Selawat tu. Aku selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para jamaah Maghrib, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Marilah sama-sama saya, tuan-tuan semua merafa'kan kesyukuran kerana kita telah ditempatkan di tempat yang mulia untuk duduk di majlis yang mulia dan untuk meninggikan darjah kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sesungguhnya setiap kita semua tidak ada daya dan upaya untuk melangkah datang ke masjid, walaupun rumah kita berhampiran, walaupun ada kenderaan yang baik, walaupun ada kesihatan yang bagus, ada ilmu yang tinggi, belum menjamin kita dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, mestilah sentiasa ada di fikiran kita apabila sebagai contoh kita tidak dapat hadir ke masjid, kita kena beranggapan, apakah dosa yang menghalang aku dapat datang ke masjid? Apa dosa yang aku dah buat sehingga aku tidak dapat hadir ke masjid? Allah tak pilih kita datang ke masjid. Kena macam tu, barulah kita ada rasa fikir risau bimbang, ya Allah, kenapalah aku dah beberapa hari tak dapat datang ke rumahmu sehingga kau tidak jemput aku, ya. Barulah tuan-tuan kita ada rasa penyesalan dan kita akan panjatkan doa, ya Allah pilihlah aku untuk datang ke masjid. Macam tuan-tuan dah dapat datang ni, mana Allah SWT pilih tuan-tuan jadi tetamu dia. Kalau Allah SWT tak pilih kita, tuan-tuan, kita tidak dapat datang dan kita kena anggap macam mana? Apa dosa sampai aku terhalang tidak dapat menjadi tetamu Allah SWT pada hari ini? Berapa waktu tidak dapat datang? Mesti ada sesuatu menyebabkan Allah Ta'ala tidak pilih kita jadi tetamu dia. Kita kena istighfar kepada Allah SWT. Contoh juga, pada hari itu kita tidak berpeluang membaca Al-Quran.
Maka kita kena beranggap macam mana tuan-tuan? Apa dosa aku terhalang sampai tak dapat membaca kalammu ya Allah. Sedih betul buatnya ya. Lain-lain boleh baca Quran hari tu miss tak baca. Satu hari dalam 24 jam tak pegang Quran, tak baca Quran. Tak pegang dan tak baca. Kita kena istighfar ya Allah. Apalah dosa menyebabkan aku tidak pilih untuk membaca kalammu. Bermakna apa tuan-tuan? Seolah-olah begini. Allah SWT tak nak dengar kita membaca kalam dia. Jika Allah suka tu, Allah SWT akan kurniakan taufik hidayah, kita dapat baca. Allah SWT bermakna suka mendengar kita membaca kalam Allah SWT. Kalau 24 jam tu tak baca, kita kena menyesal. Macam tu sekali. Allah tak sudi mendengar bacaan Quranku kerana apalah dosaku yang kulakukan pada hari ini. Mungkin banyak mengumpat, banyak mencela, banyak melihat, mata tu melihat yang dimurkai oleh Allah SWT sampai Allah tak bagi peluang kita untuk melihat kalam Al-Quran Allah, kita Allah SWT itu. Lebih-lebih lagi dekat nak pilihan raya, kita pun cerita macam-macam. Keburukan sana, keburukan sini. Bila nak pilihan raya ni tuan-tuan, semua keluar buruk je, tak ada yang baik. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita kena istighfar lah. Ini semua kerja Yahudi macam tu akan dedahkan keburukan. Tak pasal-pasal kita pun terlibat dengan dosa juga. Orang Islam dah hilang dia punya batas had agama tadi. Kerana nak kemenangan dia terpaksa buka aib-aib semua musuh-musuh yang tidak sehaluan dengan dia. Itu juga ulama beritahu, kalaulah satu hari itu kita tidak dapat berzikir pada Allah SWT, tak dapat pegang tasbih daripada pagi sampai malam nak tidur, ya Allah, tak berzikir langsung, bermakna Allah Ta'ala tu tuan-tuan tidak pilih kita, tak gunakan taufik hidayah untuk menyebut namanya. Mana Allah Ta'ala tak suka kita sebut nama dia. Jadi apakah dosa yang menyebabkan kita terhalang dapat berzikir pada hari itu? Itu kita kena istighfar cepat-cepat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu pun mudah-mudahan Allah SWT jentik hati kita cepat sedar. Kalau kita jadi seperti Masya Allah pada hari ini rakan-rakan kita yang jauh daripada agama, tak pernah datang masjid, tak pernah sembahyang tuan-tuan, ya hatinya belum lagi dijentik oleh SWT, dia masih lagi hendak jauh SWT. Itu lagi lah tuan-tuan ya. Maka kerana itu sama-samalah insya-Allah setiap kita semua sentiasa ya bermuhasabah diri kita sama-sama. Saya muhasabah diri saya dan tuan-tuan muhasabah diri masing-masing. Bagaimana setiap hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuat persiapan untuk kehidupan alam akhirat. Tadi ditahlilkan untuk rakan-rakan kita yang telah meninggal dunia. Tak mustahil esok nama kita pula ditahlilkan, ditalkinkan dan ditahlilkan. Berapa ramai dulu yang sama-sama duduk dalam majlis kita ni, sama-sama makan, sama-sama kenduri. Sekarang dah balik kampung. Jadi kita pun apa kurangnya akan sampai giliran kita tuan-tuan. Janganlah rasa kita lama lagi, ya. Jadi setiap kita semua sentiasa membuat persiapan untuk kehidupan alam akhirat, insya-Allah. Jadi kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitab 539. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina mada sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik sallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا ماذا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المؤمل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المالح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الماء المعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبارك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبتهل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبرأ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبعوث بالحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبعوث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبلغ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنبوذ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Kita akan datang 552 insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, malam ini kita sebenarnya saya mengganti ustaz yang tidak hadir pada malam ini. Bukan jadual saya lah. Jadi saya akan bawa tajuk lain daripada kitab yang saya baca. Pada malam ni saya akan memberi pada tuan-tuan hadis-hadis tentang fadilat infak dan fadilat sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Qalu liman hiya? Qala liman atama al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan-nasi niyam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, di dalam syurga terdapat kamar-kamar yang dari luarnya boleh nampak semua perkara yang ada di dalamnya, dan dari dalamnya boleh nampak semua perkara yang ada di luarnya. Para sahabat bertanya, untuk siapakah kamar-kamar itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, untuk orang-orang yang berbicara dengan baik, yakni tidak bercakap kasar dengan muka yang masam. Memberi makan kepada orang ramai, sentiasa berpuasa dan berdiri, bersolat tahajud pada waktu malam semasa orang lain nyenyak tidur. Ulangan ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam syurga terdapat kamar-kamar yang dari luarnya boleh nampak semua perkara yang ada di dalamnya, dan dari dalamnya boleh nampak semua perkara yang ada di luarnya. Para sahabat bertanya, untuk siapakah kamar-kamar itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang-orang yang berbicara dengan baik,
Yaitu yang tidak bercakap kasar dengan muka yang masam. Memberi makan kepada orang ramai. Sentiasa berpuasa dan berdiri bersolat tahajud pada waktu malam semasa orang lain nyenyak tidur. Jadi berapa orang tuan-tuan dan puan-puan yang kita semua yang berpeluang untuk dapat masuk dalam syurga, yang kamar-kamar dia yang sangat cantik, bilik-bilik dalam syurga tu. Dikatakan apabila kita masuk dalam satu mahligai dalam syurga tadi, dalam syurga itu ada 70 bilik. Ya. Dan janganlah kita bayangkan bilik dalam syurga tadi itu seperti bilik kita yang kecil, sempit. Ya, bilik dalam syurga tadi sangat luas. Di dalamnya itu, saya mengatakan ada 70 katil. Dalam satu kamar tu ada 70 katil. Dan setiap katil itu ada disediakan bidadari-bidadari yang sangat cantik. Jadi kita boleh nampak dalam bilik boleh nampak luar. Ya, sangat cantik. Untuk siapa? Orang yang berbicara dengan baik. Mana percakapan masih duduk kat dunia tu cakap elok-elok ya. Dia bukan kaki merapu, kaki maki orang, mencelakakan orang, mengkafirkan orang, melaknat orang, tidak. Mulut tadi akan gunakan sebaik-baik percakapan, tidak akan menyinggung orang lain. Sebab orang mukmin itu akhlak yang paling rendah sekali, yaitu mulut dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Orang lain terselamat daripada kejahatan mulut dan juga tangan dia. Itu yang paling minimal sekali. Jadi kita macam mana? Tepuk dada, sama-sama kita muhasabah diri kita. Kerana percakapan kita tu menyakitkan hati orang. Ya. Ada setengah orang macam tu, cakapnya bisa je, pedih je. Jadi orang yang dengar tu kadang terasa, bawa diri, merajuk. Kalau orang masjid datang, dia mula kawan-kawan orang yang baru mula datang tu, dia sindir, dia cakap, wah apa, buang terbiat ni, datang ke masjid ni. Dia baru nak datang masjid, dah kena macam tu, terus langsung dia tak datang ke masjid. Terasa dia, macam tu. Dia bukan saja tidak bercakap kasar, tetapi dengan muka yang masam. Kan kadang kita cakap tuan-tuan, ada orang cakap tu, cakapnya dah lah kasar, muka masam pula. Kita rasa macam tak seronok kalau nak jumpa orang macam tu. Tapi kalau kita jumpa orang yang cakaplah lembut, muka manis, kita seronok. Itu orang-orang yang akan dapat habuan besok. Kamar-kamar dalam syurga. Yang kedua siapa? Orang yang memberi makan orang ramai. Sifatnya suka nak jamu orang, belanja orang. Kalau rezeki lebih dia nak belanja. Ada rezeki lebih nak belanja. Jangan jadi orang yang, sebab kitab ni memang Fadha Infak, dia ada satu bab ni orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Susah orang nak merasa belanja dia, makanan daripada dia. Kalau orang lain kenduri, orang lain beri makan, wah dia laju je. Tapi untuk merasa dia punya sedekah ataupun hadiah daripada itu payah. Ya, dikepal duit tu. Macam orang istilah macam bengali lah, kedekut dia tu kan. Kalau makan ramai tu, jangan harap lain nak bayar, dia takkan bayar. Dia makan semacamnya tapi dia takkan bayar, orang lain akan bayar. Jadi kita janganlah jadi seperti itu. Kita mesti menjadi wa'at amat ta'am, iaitu orang yang memberi makan orang ramai. Rumah dia tu keras, setahun beberapa kali panggil orang masjid buat kenduri. Bagi makan orang kenduri. Orang-orang yang sembahyang ni, orang yang mengaji ni datang ke rumah dia, nak ambil keberkatan rumah dia. Jangan rumah kita fikir-fikir dah dekat 10 tahun aku di sini, tak pernah orang masjid datang rumah aku makan. Itu dah tak patutlah tuan-tuan. Ya, kita kena ada rasa seronok. Orang-orang yang ahli masjid ni, ahli ibadat ni, orang yang dekat-dekat Allah SWT ni,
datang rumah kita, kita pun jamu makan yang bagus-bagus. Lauk-lauk yang sedap. Ya. Ada setengah tempat tu dia memang jarang buat kenduri. Bila buat kenduri panggil orang masjid. Contoh ada kematian lah ya. Tak maaf lah ni. Dah lah lama tak buat kenduri. Panggil orang masjid pun datang. Sekali keluar tu bihun kosong ya. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, maaf cakaplah ya, sebab saya jadi imam tu saya akan tegur orang tu. Lepas kenduri semua saya sebut, kau ni panggil orang masjid ni, orang-orang yang dekat bersama Ta'ala, susah payah bagi masa baca Yasin, tahlil. Kau bagi makan special lah sikit, kau bukan tak mampu. Ya tak? Berapa sen sangat ni, bihun kosong, rencah pun tak ada. Orang semua balik, iyalah, walaupun tak berkata, dalam hati tu mesti akan berkata-kata dalam hati. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita tegur orang macam tu, tegur supaya tahlil 3 hari, hari ni bihun, esok mi. Makan tengah hari, orang datang baca Yasin, tahlil. Ya, jadi kita menghargai susah payah orang datang membacakan doa, ya, dengan kita puaskan hati dia makan yang sedap. Masya-Allah, ya. Jadi besar pahala dia tu. Kemudian orang yang ketiga sentiasa berpuasa dan berdiri bersolat tahajud pada waktu malam sedang orang lain nyenyak tidur. Jadi ini pun insya-Allah tuan-tuan ya. Ada kelapangan kita puasalah Isnin Khamis. Puasa-puasa tertentu dan juga bangun malam. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu bahawa peristiwa di bawah ini, sedangkan pada masa itu beliau belum memeluk Islam lagi. Beliau berkata bahawa sebaik saja saya mendapat berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah semasa hijrah, maka saya terus pergi ke sana. Melihatkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terus berkata bahawa wajah yang diberkati ini tidak mungkin wajah seorang pendusta. Perkara pertama yang disabdakan oleh baginda setelah sampai di Madinah ialah, wahai manusia, selalulah memberi salam antara kamu. Tengok tuan-tuan ya, Nabi sampai ke Madinah ya. Apa nasihat Nabi? Suruh sebarkan salam, berilah makan kepada orang ramai. Tengok, menggalakkan jamu orang makan, bagi orang makan. Mulianya perbuatan tersebut. Hubungkanlah silaturahim, dirikanlah salat pada waktu malam semasa orang lain nyenyak tidur, nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Tengok ringkas amalan tadi, tetapi dia mampu membawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan yang mudah tuan-tuan pun boleh buat. Kata orang tak boleh kenduri besar, tak boleh bagi makan ya, secara besar-besaran, kita buat kenduri kecil-kecilan. Siapa bagi lepas subuh tu ajak balik orang, kita bayar. Itu kena niatkan kenduri untuk kenduri kecil-kecilan. Niatkan pahala untuk mak bapak itu. Canar, telur, tosai, berapa sangat bayar tu kan. Paling-paling belas-belas ringgit, 20 ringgit lebih. Kita niatkan untuk arwah ibu bapa kita. Boleh ya? Pada ayat yang panjang nombor 34 pun telah nyatakan sifat yang ada pada para sahabat, iaitu mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Walhal mereka berkata, kami memberi kamu semua makan semata-mata kerana Allah. Tidaklah kami inginkan apa-apa balasan daripada kamu dan tidak juga kami inginkan ucapan terima kasih. Ini betul-betul ikhlas dia bagi, tak ada harapkan orang puji dia, terima kasih pada dia, tak ada. Ya. Sebab tu orang-orang Arab ni kalau bagi makan pada kita memang nampak keikhlasan dia, jamu tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia bagi makan tu memang jamu betul-betul. Macam tu juga orang-orang Pakistan, orang-orang India, orang-orang Bangladesh.
Kalau kita datang ke tempat mereka, dia jamu kita ni tuan-tuan memang ikhlas betul-betul. Ya, haram bagi mereka kalau ada tetamu sampai dia susah nak cari makan ataupun terpaksa masak, tak ada. Pagi berebut orang nak bagi jamu makan kita. Tengah hari kan berebut siapa nak bagi makan kita. Ya, dan dia bagi makan yang terbaik. Tengah hari kadang biryani, malam biryani, masya-Allah, ya. Dan bukan mereka semua macam kita senang tuan-tuan. Setengah mereka susah kerja repair basikal, tapi 3 hari ditanggung kita makan. Masya Allah. Jadi saya dengar pun esok jamaah daripada Norway akan datang ke sini, ke masjid tuan-tuan ni, ya. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar lah, Allah menjadi tak jadi. Jadi itu satu rahmat Allah SWT. Tetamu Allah datang ke masjid tuan-tuan, rahmat datang ke tempat tuan-tuan. Daripada Norway datang ke tempat tuan-tuan, ya Allah, ya. Tak boleh saya gambarkan, bayangkan macam mana. Jadi itu peluang tu untuk tuan-tuan tu. Beritahu pengurusi ataupun beritahu amir jamaah tu, bincang lah. Saya nak sapat makan tengah hari, seorang ambil malam, esok pagi. Macam tu, jamu special untuk tetamu-tetamu Allah Ta'ala ni, ya. Beli udang yang besar-besar sikit. Ya. Tapi kena tengok menu dia lah, bincang. Jangan kita tuan-tuan, ya, orang putih kita bagi makan masak lemak cili api pula ke apa, nak bincang dengan ketua dia apa menu yang sesuai dengan dia. Sebab jamaah foreigner Europe ni dia makanan dia pelik-pelik sikit. Ya, jadi kita bincang apa yang sesuai. Belanja durian insya-Allah dia makan, ya. Kalau jamaah daripada Thailand, daripada Indonesia, dia makan lebih kurang kita. Bagi apa pun insya-Allah dia makan. Tapi jamaah Arab, jamaah daripada barat Eropah, dia makanan dia berbeza sikit. Tuan kena belikan pizza ke, burger ke, macam tu. Roti john ke. Kami memberi makan semata-mata kerana Allah, tidak inginkan apa-apa balasan. Dalam sebuah hadis nyatakan, sesiapa yang memberi makan kepada saudaranya sehingga saudaranya itu kenyang, dan memberi minum sehingga dahaganya hilang, maka Allah SWT akan menjauhkan dari neraka sejauh 7 parit. Setiap parit jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan. Masya Allah, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan bagi makan berapa jamaah masjid ni, ada 50 orang tuan-tuan bagi makan hari tu. Bagi makan yang betul-betul puaskan hati mereka. Kambing, gulai kambing. Ya, ada situ apa pula? Ya, ayam masak merah dia. Ya, buah dia buah anggur dia jamu. Jadi yang makan tu semua puas hati. Bagus betul kawan kita ni jamu. Ada aiskrim pula. Kalau tempat saya tu dah jadi budaya, kalau buat majlis kenduri tu dia yang order aiskrim Malaysia. Dah tua-tua makan aiskrim juga. Dah gula semua tinggi, makan aiskrim sebat je, insya-Allah, ya. Dah didoakan tu berkat tu. Makan pun gula tak naik juga. Ya. Jangan azan dulu pun sambung sikit, ya. Berapa jauh tadi tuan-tuan? Bagi makan satu orang kenyang, ya, satu orang tu hilang haus dia, Allah jauhkan dia daripada neraka selama sejauh 7 parit. 7 parit tu jaraknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Satu parit tu 700 tahun perjalanan. Maknanya Allahu Akbar. Sukanya Allah kita bagi makan kawan-kawan. InsyaAllah sering. Sambung lagi. Dalam sebuah hadis nyatakan seluruh makhluk ialah keluarga Allah. Seluruh makhluk ni adalah keluarga Allah. Lantaran itu orang yang paling dikasihi oleh Allah ialah seseorang yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya. Tuan-tuan dan saya semua buat apa juga manfaat kebaikan untuk seluruh makhluk-makhluk Allah SWT, kucing ke, haiwan-haiwan apa ke. Ya, buat je kebaikan.
Dan sebab hadis nyatakan bahawa setiap kebaikan ialah sedekah, termasuklah bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria, serta menuang air dari timba kita ke dalam bekas saudaranya. Tengok tuan-tuan ya. Yang dikira kebaikan sebagai sedekah. Jumpa kawan dia senyum. Jangan muka nak masam ya. Panggil apa tu? Mencuka. Mukanya cuka ya. Tak ada senyum langsung. Kita ada ajak cerita geletik pun tak nak senyum. Jadi rugi orang yang wajah macam tu tuan-tuan. Lebih-lebih lagi lah kalau kita suami isteri, ahli keluarga, anak beranak. Biarlah kat rumah tu ceria, senyum. Nyasyid nak masak kat isteri. Isteri pula tak ada senyum kat suami. Ya. Jadi macam mana nak dapat kerahmatan dalam rumah tangga tadi. Tengok. Dalam bahagian yang penting dalam hal berbicara dengan yang cara baik ialah bertemu dengan wajah ceria, bukan dengan muka masam dan percakapan yang kasar. Jumpanya dalam muka masam, cakap kasar pula. Celaka betul kau. Lama tak jumpa, ingat kau dah mampus. Ada macam tu gurau kasar ya. Ada tuan-tuan ya, kawan-kawan kita macam tu. Tapi tak tahulah, katanya memang dah macam tu, dia tak, bagi dia bergurau kan. Saya pun heran juga. Kita dengar tu macam terkejut. Ingat kau dah mati, lama tak jumpa. Lahabau betul. Contoh macam tu. Tapi dia mesra macam tu pula tak apalah. Mungkin dah tak, bagi dia bukan apa kan. Dia cakap tu wajah dia ceria, bergelak ketawa. Dalam hadis nyatakan, janganlah menganggap lekeh terhadap mana-mana perbuatan baik walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jangan diambil lekeh tu, amalan kecil tu. Tapi besok di akhirat baru nampak macam mana besarnya pahala yang membawa kita masuk dalam syurga Allah SWT. Tapi kalau dah tutup muka macam mana? Dah pakai mask ni tak nampak senyum ni. Jadi saya kempen, bukalah mask tu tuan-tuan. Dah tak ada apa-apa lah, insyaAllah. Allah yang pelihara jaga kita lah, insyaAllah. Rugi pahala sedekah nanti tak dapat ya. Tapi kalau tuan-tuan pakai boleh juga. Nak senyum, bukalah senyum, tutup balik. Kena rajin sikit lah. Dalam sebuah hadis nyatakan bahawa janganlah menganggap lekeh terhadap mana-mana kebaikan. Jika tiada apa-apa kebaikan pun, maka sekurang-kurangnya bertemulah dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Kawan kita macam-macam masalah datang pada kita, kita pula muka masam, cakap kasar. Wah, lagi stres tu, lagi stres aku ni tu. Tapi kalau kita datang dengan wajah ceria, apa hal ni, tengok lain macam ni. Kita pun ajak dia bersembang dengan wajah ceria. Dia pun hilang stres, aku tengok muka kau ni, alhamdulillah. Dia pun cerita apa masalah dia ya. Dalam hadis nyatakan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria pun adalah sedekah. Amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar pun sedekah. Memberitahu jalan yang betul kepada orang yang sesat juga sedekah. Mengalih sesuatu yang menyakitkan dari jalan juga sedekah. Menuang air dari timba kita ke bekas saudara pun dikira sedekah. Tengok tuan-tuan, banyaknya. Bukan sedekah tadi dengan RM1 kalau tak mampu, senyum sedekah. Ya. Ajak orang pada kebaikan pun sedekah. Cegah pada kemungkaran sedekah. Aku tengok kedai kau ni niaga telur tak basuh. Ini dah kira makan najis. Kita bercakap elok-elok kat dia. Telur bersih lah kata dia. Saya pernah dengar kata telur tak ada apa-apa masalah, bersih dia keluar. Kita bukan makan kulit dia, kita makan dalam dia. Dia pegang roti canai, tangan dia berminyak, pegang telur, telur tu ada najis yang kering. Ibu-ibu sama juga di rumah ya, mesti kita basuh telur tadi. Sekali air lalu. Saya banyak buat teguran di kedai-kedai tu. Mana-mana tengok tak basuh, saya tegur. Kalau kita dah order pun, kalau dia buat juga, tinggal je lah. Ya. Jadi, dipanggil najis apa? Hukmi. Tak nampak najis tadi. Kalau tak percaya, tuan-tuan berani tak? Telur tadi ambil, tuan-tuan kulum dalam mulut kita. Berani tak? Mesti tak berani sebab dia keluar daripada ayam tadi, dia basah, lepas tu dia kering. Najis hukmi. Ya.
Jadi kita nak buat telur dadar di rumah ke, nak selalu orang kenduri kahwin tuan-tuan, banyak telur dia, dia pun terus masuk dalam periuk, habis semua dikira najis. Kita bagi makan najis pada tuan-tuan, orang lain berdosa kita. Ya. Jadi sebab tu kita ambil jaring yang besar tu, letak telur, kita cucur basuh dulu. Yang ada najis-najis yang nampak tu lagi kita kena tanggalkan, buang. Ini segi apa nama kebersihan, kesucian, ya. Dalam sebuah hadis nyatakan pada hari kiamat nanti ahli neraka akan didirikan dalam satu barisan. Seorang mukmin yang sejati yang merupakan ahli syurga akan melewati mereka. Dari dalam barisan itu seorang lelaki akan berkata, kamu syafaatkanlah untukku di sisi Allah. Ahli syurga itu akan bertanya, siapakah kamu? Lelaki itu pun menjawab, kamu tidak kenal aku? Di dunia dahulu kamu pernah minta air kepada-padaku, lantaran itu aku telah memberi kepada kamu. Lantas ahli syurga itu pun memberi syafaat dan syafaatnya akan diterima. Demikian itu lelaki yang lain berkata, di dunia dulu kamu pernah minta sesuatu daripadaku dan aku memberi kepadamu. Tengok tuan-tuan. Ya, jadi kita sampai peringkat macam ni, besok satu orang dah dibariskan nak masuk neraka, tapi kerana kita pernah belanja orang tu makan dan dia bagi syafaat kita masuk dalam syurga. Itu kisah ni tuan-tuan, bagi minum air segelas je. Macam mana wanita pelacur Bani Israel tadi yang bagi minum pada anjing. Sebab tu dia masuk dalam syurga. Apatah lagi kita belanja kawan kita makan betul-betul. Bagi ni minum teh tarik, roti telur, capati kambing, puas ya, subhanallah. Bukan sekali lah tu, berkali-kali. Dalam hadis lain nyatakan seorang ahli syurga akan melewati barisan ahli neraka. Dalam kalangan mereka seorang lelaki akan memanggil ahli syurga dan berkata, apakah kamu tak kenal aku? Aku ialah orang yang telah memberi kamu minum air pada sekian-sekian waktu dan telah memberi kamu air untuk wuduk pada sekian-sekian waktu. Dan sebuah hadis lain nyatakan bahawa pada hari kiamat nanti ahli syurga dan ahli neraka akan didirikan dalam barisan masing-masing. Seorang lelaki dalam barisan ahli neraka nampak seorang lelaki dari barisan ahli syurga, lalu dia memperingatkannya, di dunia dulu aku pernah memberi sekian-sekian kebaikan kepada kamu. Lantas ahli syurga itu akan memegang tangannya dan membawanya ke hadapan Allah SWT, lalu berkata, ya Allah, aku ada terhutang budi dengan orang ini. Maka Allah SWT akan memasukkan orang itu ke dalam syurga dengan rahmatnya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, ya, semoga hadis-hadis yang diperdengarkan tadi dari fadilah infak untuk setiap kita semua sentiasa membuat apa juga kebaikan-kebaikan untuk siapa tadi? Keluarga Allah. Seluruh makhluk-makhluk Allah ni kita tak tahu, kucing-kucing yang kita bela, kadang monyet-monyet datang rumah kita tu makan kita buah-buahan, kau ambil lah, ya, tapi tinggalkan sikit, jangan bagi makan, jangan habiskan semua. Tengok besok. Itu tuan-tuan yang boleh menolong kita. Kat dunia kita makan main senak dada kita buatnya, tak pernah makan, berebut. Ya. Semalam buah kuning sekali datang, esok pagi tengok dah habis. Malam pun dia datang makan. Jadi kita bersabar dengan makhluk Allah SWT tadi. Dengan sebab tu kita tak tahu doa dia besok, kita asbab dapat masuk syurga Allah SWT. Itu saja untuk malam ini. Saya mohon ampun maaf ada salah silap dalam penyampaian saya. Segala yang baik semua daripada Allah SWT. Salah silap atas kelemahan saya juga dengan izin Allah SWT. Ya, kita menghampiri kempen pilihan raya. Sentiasalah setiap kita semua tuan-tuan berdoa pada Allah, semoga kita semua terhindar, terpelihara daripada fitnah-fitnah, mengata, mengeji, mengumpat dan sebagainya. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan berdoalah minta petunjuk SWT, ya, supaya kita semua selamat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanallah ni subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw